Okey. Baik, tajuk kita seterusnya selepas pengawitan adalah bahan buangan. Okey, tajuk ni simple. Saya rasa inilah topik paling senang sekali dekat dalam di SKP Sains. Okey, daripada darjah 1 tu sampai darjah 6, yang inilah paling senang. Sebab apa? Sebab hari-hari kita buat benda ni. Okey, kenali bahan buangan. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, dekat mana kita nak buang, kita buang daripada bahan buangan ni dalam tong sampah, bukan dekat dalam toilet sekolah. Dah tersumbat, bergibu lagi kena repair. Okey, macam-macam ada dalam tu. Kasut, seluar, stokin, macam-macam. Seluar tu, banyak pula tu seluar. Habis tu dia pakai campak dalam tu seluar dia tak pakai ke keluar tu? Saya pun pelik. Kasut pun ada. Saya tengok pun geli ni. Okey, bahan buangan berasal daripada pelbagai sumber, kediaman, kilang, gerai makanan, pasar, kenderaan bermotor, pertanian, perindustrian, banyak lagi tempat. Okey, tempat perniagaan, tak kisahlah, kedai runcit, lepas tu apa, kedai-kedai tepi jalan, semuanya ada bahan buangan. Okey, jadi bahan buangan kita bahagikan kepada 7 kumpulan. Yang pertama sekali plastik, okey, bahan sintetik, pembungkus makanan, botol bekas, plastik logam, besi buruk, tin aluminium, tin susu. Logam yang orang tak buang, emas lah. Emas orang tak buang. Patah ke apa ke orang simpan juga. Okey, emas, perak, logam-logam yang berharga tu lah. Okey, kaca. Kaca, botol, balang, peralatan kaca. Okey, yang pecah ke, yang tak nak pakai ke orang buang. Kertas, surat khabar, majalah, kotak. Sekarang dah macam mana dah kurang orang yang membaca surat khabar secara fizikal. Banyak yang baca online. Majalah pun sama, orang tak baca dah. Jaranglah saya jumpa kedai buku yang penuh macam zaman-zaman saya belajar dulu. Okay, awal-awal 2010 still orang duduk baca, pergi kedai buku. Macam saya dulu gila layan komik kan. Tiap-tiap minggu pergi beli komik. Memang buat collection. Tapi sekarang tak ada lah. Relax je baca dekat handphone, baca dekat tab apa semua. Okey, sisa makanan, sisa tulang, kulit-kulit buah-buahan, hampas sayuran. Okey, apa saja sisa makanan yang kita tu yang tak habis tu. Tu pasal kalau kita tengok masa bulan Ramadan, sepatutnya kita berjimat cermat lah apa semua, okey, kononnya bersyukur dan menghargai kesusahan orang yang susah untuk mendapatkan makanan. Awak pergi cek berapa banyak sisa makanan, makanan yang terbuang selepas waktu berbuka puasa tu. Tu yang pergi buffet banyak-banyak tu kat hotel tu. Habis ke pun makan kan. Makanan yang tu kadang-kadang hotel tu dia masak ikut apa yang awak dah bayar. Awak pula bukan boleh nak makan banyak macam tu. Jadi sisa makanan tu kalau tak dimanfaatkan ataupun lebihan makanan tu kalau tak dihantar ke kawasan gelandangan ke, rumah anak yatim ke, rumah orang tua ke. Rumah orang tua bukan nak makan sangat pun. Okey. Dan berakhir dekat tong sampah lah, termasuk yang pergi beli kat pasar malam yang benda yang kita tak habis untuk kita makan. Okey, bahan kumur dan tinja, urin dan tinja, okey, itu pun adalah jenis bahan buangan. Sisa toksik, cecair kimia, cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri, bahan buangan industri, sisa pertanian, bahan aerosol. Aerosol tu apa? Tu yang reset apa jadah semua tu. Asap kenderaan dan kilang, itu semua adalah sisa toksik. Apakah yang dilakukan budak-budak perempuan itu? Jessie bertanyakan ibunya ketika bersiar-siar di taman. Ibunya menjawab, budak-budak perempuan itu sedang mengutip botol terpakai, tin logam, kertas, bahan-bahan plastik, kulit buah-buahan dan kaca yang dibuang di taman. Jessie bertanya, mengapakah taman ini penuh dengan sampah? Mengapakah orang ramai membuang sampah merata-rata? Bukankah mereka sepatutnya menggunakan tong sampah? Ibunya berkata, taman ini berhampiran dengan pasar. Jadi,
Orang ramai membuang sampah di sini. Mereka tidak belajar bagaimana menggunakan tong sampah. Barang-barang yang dikumpul adalah bahan buangan. Bahan buangan adalah bahan yang kita tidak perlukan lagi. Kita tidak akan menyimpan bahan buangan dan akan membuang bahan tersebut. Mengapakah mereka tidak meletakkan semua bahan buangan tersebut ke dalam sebuah tong sampah sahaja? Bahan-bahan buangan adalah daripada jenis-jenis yang berbeza. Bahan-bahan buangan yang telah diasingkan adalah mudah untuk dilupuskan oleh pihak berkuasa. Terdapat bahan-bahan buangan yang tidak boleh dikumpul dengan cara ini. Lihat bas ini. Bas ini membebaskan begitu banyak asap. Asap adalah sisa beracun. Gas-gas beracun daripada kilang juga merupakan bahan-bahan buangan. Okey, ini adalah contoh-contoh bahan buangan. Okey, contoh-contoh bahan buangan. Okey, seterusnya kita tengok terbiodegradasi atau tidak. Okey, ini awak kena ingat betul-betul. Saya rasa ni je kot yang susah sikit. Okey, bahan terbiodegradasi adalah bahan buangan yang boleh terurai ataupun mereput secara semula jadi. Maknanya awak campak je benda tu. Okey, awak campak tu. Okey, awak katalah awak jumpa anjing mati tepi jalan. Okey, anjing mati tepi jalan. Okey, selalunya anjing mati tepi jalan tu kena langgar lah. Okey. Dan bangkai anjing tu tadi akan ditarik ke tepi jalan oleh siapa-siapa lah. Okey, ditarik tepi jalan dan pada beberapa 2-3 hari pertama bila kita lalu dekat kawasan itu akan ada bau yang busuk. Okey, akan ada bau busuk sebab bau bangkai tu. Okey. Tapi selepas beberapa minggu bangkai anjing tu dah tak ada pun dekat situ. Dia mungkin tinggal tulang je. Sebab dia telah direputkan secara semula jadi. Okey, maknanya mikroorganisma bertindak balas ataupun melakukan proses hidup dengan menguraikan bangkai anjing tu. Sama juga dengan sisa makanan. Kalau kita biarkan lama, dia akan mengeluarkan bau busuk. Kenapa bau busuk? Sebab mikroorganisma sedang bertindak balas untuk menguraikan sisa-sisa tersebut dan kembali kepada alam. Okay? Tu sisa makanan. Tu yang kita buat baja tu, baja kompos apa semua tu. Okay, itu terbiodegradasi. Jangan salah eja. Okay? Bahan buangan yang kedua adalah bahan buangan tidak terbiodegradasi. Maknanya awak campak dia macam tu lah sampai bila-bila pun. Okay? Contohnya kaca, plastik, logam, sisa toksik takkan terurai secara semula jadi. Polistiren yang kita guna untuk bungkus makanan tu, kalau kita biarkan dia kat alam, okay, alam sekitar kita ni, dia mengambil masa beratus ribu tahun sebelum dia boleh mereput. Lama gila Okay, beratus ribu tahun untuk dia mereput. Sarah melemparkan beg plastik yang mengandungi sisa makanan, kulit pisang dan botol kaca yang pecah ke dalam lubang di belakang rumahnya. Sarah kembali ke belakang rumah dengan ibunya selepas sebulan. Dia terkejut melihat beg plastik dan kaca yang pecah masih berada di dalam lubang. Tetapi, dia juga melihat sisa makanan dan kulit pisang yang hampir reput. Mengapakah sesetengah sampah mereput dan sesetengahnya kekal sama? Terdapat dua jenis bahan. Bahan yang mereput atau diuraikan oleh mikroorganisma dan bahan yang tidak boleh mereput atau diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan seperti sisa tumbuh-tumbuhan dan haiwan, makanan, kasut kulit, pakaian dan kertas boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil terbiodegradasi. Mikroorganisma menguraikan bahan terbiodegradasi kepada nutrien. Nutrien kembali ke tanah untuk digunakan semula. Bahan-bahan seperti kaca, plastik, logam dan seramik tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil tidak terbiodegradasi. Ia kekal di dalam persekitarannya. Okey. Okey, apa yang kita perlu buat
Okey, bahan buangan tidak terbiodegradasi ni dia akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Okey. Jadi sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik, dia akan menyebabkan bencana alam lah. Macam tadi tu, macam yang saya cakap tadi, banjir. Kalau dulu saya 10 tahun mengajar dekat KL. Okey, mengajar dekat KL, saya pernah je terperangkap dalam banjir kilat. Masa tu saya pergi kerja naik motor. Okey. Saya terperangkap dekat Jalan Tun Razak. Nak balik tak boleh. Nak balik tak boleh, dekat depan ada air, lepas tu jalan nak pusing pun tak boleh. Kebetulan lah naik motor. Nasib baiklah naik motor, kita boleh jalan patah balik belakang sebab kereta semua dah tak bergerak. Okay, dan ambil jalan lain untuk balik. Tapi kalau bawa kereta, memang tak boleh lah. Nak pusing kat mana, belakang kita tak boleh jalan apa semua. Okay, itu masalahnya. Kalau dekat KL, kita kenapa bandar-bandar besar tu macam KL, Shah Alam selalu berlaku banjir kilat? Siapa tu? Sebab banyak sampah sangat. Sebab banyak sampah. Okay. Dia blok longkang. Okay, itu antara sebab dia. Lagi satu, kita punya rancangan bandar ni tak dicipta, tak dibina macam KL apa semua tu. Dia bina bandar tu tanpa ada perancangan yang betul-betul lah, macam pengangkutan awam. Benda tu semua datang kemudian. Datang lepas tu baru kita nak masuk LRT, MRT apa semua. Jadi itu yang menyebabkan kesesakan. Lepas tu itu jugalah yang menyebabkan banyak saluran air yang tak diuruskan dengan baik. Ada kawasan yang airnya tak boleh mengalir masuk ke longkang-longkang yang lebih besar. Okay? Yang itu yang menyebabkan kita punya bandar-bandar besar ni, okay, bandar-bandar utama ni selalu berlaku banjir kilat. Okay, jadi kita kena ni lah, macam kat cyber ni, okay, sepatutnya, okay, perancangannya cantik, okay, bagus. Tapi ada pula sikap-sikap manusia lah pun juga yang tak boleh, tak pandai menghargai apa yang dah ada. Nak senang-senang lagi. Ada kawasan yang sepatutnya boleh letak kenderaan, dia pergi letak dekat kawasan yang mengganggu lalu lintas. Contoh dekat kawasan MRT tu, siapa pernah pergi dekat stesen MRT baru tu, dekat cyber tu. Punyalah susah nak pergi naik MRT, nak cari tempat parking sebab banyak kereta yang parking dekat tepi-tepi jalan. Okay, itu contoh lah. Bukan tak ada kena-mengena lah dengan kita punya pencemaran ni. Okay, tapi banyak kita punya kawasan bandar berlakunya pencemaran alam sekitar sebab sikap manusia. Bukan saja pencemaran air tadi, okay, pencemaran yang menyebabkan malapetaka, bencana alam seperti banjir. Dia juga bahan buangan ni akan menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air. Macam kat Selangor selalu gila berlaku pencemaran air. Sebab apa? Sebab pembuangan sisa toksik ke dalam sumber air. Okay? Sungai apa? Kita punya sungai apa nama dia? Sungai Langat, sungai apa tah? Saya pun tak tahulah. Yang selalu sangat berlaku pencemaran. Okay? Bila berlaku pencemaran, kita pula yang tak ada bekalan air. Saya punya rumah memang saya dah pasang lah tangki besar. Korang-korang kalau 5 hari tak ada air pun saya rasa boleh survive lagi kot. Okay? Bekalan air kat rumah saya cukup. Tapi masalahnya takut tiba-tiba. Macam hari tu 5 hari saya tak tahulah, mungkin ada masalah sikit dekat sistem saya punya tu. Saya pun dah tak check hari tu. Pakai 2-3 hari dah tiba-tiba air tak ada. Terpaksalah saya pergi bercuti. Nasib baiklah macam tu cuti. Bolehlah pergi bercuti. Okay. Itu antara masalah-masalah yang timbul. Michael sedang dalam perjalanan ke sekolah. Dalam hujan yang lebat bersama bapanya. Tiba-tiba, okeylah, dia yang melihat ini saya rasa banyak. kita sambung minggu depan lah. Okay, kita sambung minggu depan, ada sikit lagi. Nanti kita sambung minggu depan. Okay, baik, itu saja kelas kita pada malam ini. Kita jumpa next week. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye.